Rugby for life, rugby.my. Hai, Assalamualaikum. Saya Afrin Syauqi. Dahulunya bermain posisi prop, nombor 1, loose head. Dan biasa kena tendang kat muka, rebeh bahu, kena pijak. Semua dah kena. Bermain dahulu untuk SMSO Boys, juga untuk pasukan Cobra dan juga untuk ITM Lions. Saya juga bermain untuk Selangor, untuk Sukma. Saya nak ucapkan salam perkenalan kepada rugby.my dan juga semua pemain-pemain rugby di luar sana, dan harapannya adalah kita terus menggahkan lagi rugby di Malaysia ini. Rugby a gentleman's game. Nampak je kasar, tapi sebenarnya kita semua happy-happy semua. Dalam masa PKP pun jangan lupa happy-happy, training ala kadar apa yang boleh buat, dan juga kita tengok rugby apa yang ada. Okey, Assalamualaikum dan tahniah kepada rugby.my, majalah rugby pertama di Malaysia. Assalamualaikum. Nine is hard. Good. 10. Yeah, well done. Ada. Good. Easy pass. Okay, soft. Okay. All right, stop. Well done. What do we just... If you start... Okay, start on the line, always. Okay. What I would like to see when we start the drill, even when the ball's there, without looking at them, that we know that... Good comments on the one-on-one boys go right. This one on there. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua yang menyaksikan Kopi O Panas dibawakan untuk anda oleh rugby.my, dan pastinya malam ini lebih menarik kerana sembang Kopi O Panas pada hari ini ditaja oleh Strike Rugby Gear. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Untuk 1 jam kita bersembang santai membicarakan pelbagai isu ataupun topik hangat berkaitan rugby tanah air, rugby tempatan. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Strike Rugby Gear kerana sudi menaja siaran Kopi O Panas pada malam ini. Dan seperti yang telah pun kita war-warkan sebelum ini, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik untuk dibincangkan, onak duri rugby wanita. Jadi bersama kita pada malam ini adalah tetamu-tetamu yang tidak asing lagi untuk ataupun di senario rugby negara. Kita ada coach ataupun jurulatih Nick Safwan Ismadi bin Nick Man.
di manakah Coach Nick? Kita juga ada ya. Assalamualaikum Coach Nick. Hello, apa khabar? Waalaikumsalam. Wah, dalam kereta Bukan sedang memandu Coach Nick? Ya. Tak. Alright. On the way balik kerja. Okey, baik. Dan kita juga ada pemain rugby wanita negara. Kita ada Euphrasia Ann Corrales. Di manakah Ann? Hai Ann. Apa khabar Ann? Baik, sihat. Jauh di Sabah sana ya? Ya, jauh-jauh. Bagaimana cuaca di sana Ann? Hujan ke? Panas ke? Hujan, setiap petang hujan lah. Setiap petang hujan. Okey, so Ann sihat ya? Sihat. Okey, inilah dia dua tetamu jemputan kita. Kita ada Coach Nick, kita ada Ann. Dan saya bawakan panel tetap Kopi O Panas. Tidak lain tidak bukan Saudara Mazuri Saludin ataupun nama panggilan manjanya Kobau. Assalamualaikum Kobau. Waalaikumsalam Bob. Boleh dengar Bob? Boleh. Loud and clear. Okay. First of all, Handsome lah Cik Mazuri. itulah. Bila pakai barang-barang strike ni, dia menambahkan 20% kita punya kadar kehandsoman. Betul rasa handsome hari ni. Dengan topi, dengan baju strike ni memang cantik lah. Alright. Terima kasih kepada Yep. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Strike Rugby Gear. Untuk makluman semua, pakaian saya pada malam ini ditaja oleh Strike Rugby Gear. Juga pakaian saudara Mazuri ataupun Kobau. Siap dengan topi dan juga t-shirt yang cantik sekali desainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Strike Rugby Gear. Jadi baiklah, kita teruskan untuk topik kita pada malam ni, Onak Duri Rugby Wanita. Jadi kita bawakan coachnya sendiri berserta dengan pemain ataupun yang membarisi skuad rugby wanita negara iaitu Ann. KN Ya, okey. Okey, Coach Nick. Okey tak line di sana? Coach ni dah masuk hutan tu. Kita lalu hutan kat Ampang kejap lagi okey kot. Okey, alright. Tak apalah, saya perkenalkan sedikit Ann. Mungkin ramai yang dah kenal Ann, tapi saya ceritakan ataupun saya war-warkan siapakah Ann yang sebenarnya. Nama penuh beliau Euphrasia Ann Corrales. Kita panggil beliau sebagai Ann. Usianya 22 tahun. Betul Ann 22 tahun. Masih muda lagi. Berasal dari Sabah. Mula mewakili Malaysia ataupun mula menyarung JC negara pada tahun 2016. Okey, sejak tahun 2016 lagi. Pencapaian beliau bersama skuad negara mewakili Malaysia untuk SEA Games 2017. Seterusnya Asia Rugby 7 Series 2019 dan yang terkini pada tahun lepas juga mewakili negara untuk Sukan SEA 2019 di Filipina. Jadi semasa di Sukan SEA Kuala Lumpur, Ann membawa pulang pingat gangsa. Ann? Sedikit terganggu. Okey, tak apa. Untuk Sukan SEA di Kuala Lumpur, Ann membawa pulang pingat gangsa dan begitu juga untuk Sukan SEA pada tahun 2019 juga meraih pingat gangsa. Dan bagi anda yang mengenali Coach Nick, Nick Safwan Ismadi bin Nikman, berusia 40 tahun. Betul Coach Nick? 40 tahun Ya, betul. Berasal daripada Kuala Lipis, Pahang. Mula menjadi coach untuk skuad rugby wanita negara bermula tahun 2016. Pencapaian terbaik bersama skuad negara tempat ketiga di Asia Challenge Trophy di Laos. Pingat gangster di Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Juara untuk Asia Challenge Trophy di Brunei. Tempat ke-6 untuk 3 siri Asia Women 7 Series di Korea, China dan juga Sri Lanka. Dan yang terkini di Sukan SEA Filipina membawa pulang pingat gangster. Jadi itulah dia Coach Nick dan juga Ann yang bersama kita pada malam ini. Berserta dengan Kobau selaku panel tetap kita pada malam ini untuk sesi Kopi O Panas yang dibawakan oleh Strike Rugby Gear. Okey, mungkin Kobau boleh mulakan sembang santai kita pada malam ni. Apa-apa ataupun ada sikit input yang Kobau nak sampaikan ataupun ada apa-apa yang nak dikatakan di awal
perbualan kita pada malam ini, Kobau? Okay, first of all, ini adalah satu topik yang sangat menarik sebab kita antara negara di Asia ni yang lambat start kita punya women's team. Kita start kita punya women's team dalam tahun 2012, 2013 macam tu. Dibarisi oleh kebanyakannya pemain-pemain Dingus. Dia adalah satu usaha pemain itu sendiri. Dan masa tu mereka ni cuba mencari pendedahan dengan bermain di luar negara menggunakan duit poket dia sendiri tanpa bantuan sesiapa. Dan setelah menyedari bahawa kewujudan pasukan ni, Kesatuan Rugby Malaysia ketika itu telah mengambil inisiatif untuk memberi sedikit bantuan untuk bagi exposure kat orang. Dan daripada situ bermulanya evolusi rugby wanita di mana tim-tim tu lepas tu bertambah. Dan sekarang kalau kita tengok di peringkat Super pun dah ada banyak, even semua state dah ada tim wanita masing-masing. Dan untuk kita sebagai tim yang baru dalam Asia dan juga Southeast Asia ni, menumpaskan Singapura dan Philippines tu boleh dikatakan satu pencapaian yang sangat membanggakan lah. Dan next target kita adalah pasukan-pasukan seperti Thailand, Hong Kong dan yang lain-lain tu. So, adakah itu bermakna pasukan wanita Singapura ataupun Singapura adalah yang dikatakan sebagai kuat, Kobau? Untuk di peringkat SEA Games yang paling kuat adalah Thailand. Thailand kalau di peringkat Asia untuk kategori wanita, dia ni antara top 5 lah. Top 5. Dia another level ahead of us dengan Singapura. So kita masih ada gap yang besar untuk kita catch up dengan Thailand lah. Maybe lepas ni Nick akan cerita atau kupas lebih lanjut macam mana kita nak close the gap. Okay. Alright, Anne. Adakah Anne mendengar kami dengan jelas? Anne, dengar ya? Okay. Anne, mungkin boleh kongsikan dengan penonton Rugby.my pada malam ini, macam manakah Anne ataupun bagaimana Anne boleh terlibat dalam sukan rugby ni sebenar-benarnya? Main waktu sekolah ke? Main semasa di universiti ke? Ataupun bagaimana Anne? Cuba cerita sikit. Saya join rugby time form 1, umur 13 tahun. Okay. Masa sekolah semester. Itu saya dididik oleh Josephine. Itu. Dan itu jadi kami sampai kami dapat mencapai peringkat kebangsaan lah. Okay. Alright. Okay. Mungkin line ataupun connection di sebelah end tak berapa kuat menyebabkan dia agak terganggu. Okay, tak apa, kita akan kembali semula dengan Anne. Coach Nick, anda dengar kami dengan jelas? Ya, saya. Okay, Coach Nick, tadi Kobau ada ceritakan penubuhan ataupun permulaan tim wanita negara bermula dengan ataupun dengan tim Dingus. So, adakah pada ketika itu Coach Nick sudah terlibat ataupun bagaimana? Pada ketika orang cakap tim perempuan ni ditubuhkan, waktu tu saya masih lagi bermain. Saya masih lagi seorang pemain dan saya belum join lagi lah pasukan rugby wanita ni. Jadi macam mana anda Coach Nick tiba-tiba terlibat dalam dengar. Jadi tiba-tiba macam mana Coach Nick ni dibawa untuk membimbing tim wanita tu? Okey, cerita dia mula pada tahun 2016. Saya dipanggil oleh Prof Naim dengan Datuk Tamuni waktu tu. Panggil saya dan berbincang dengan saya, diorang memerlukan seorang jurulatih untuk bawa pasukan rugby wanita ni untuk program Sukan SEA 2017. So ketika itu saya baru saja meletakkan jawatan sebagai jurulatih pasukan lelaki
pada tahun 2015. Saya ingat waktu tu saya nak berehat dululah kan. Pasal dah lama sangat daripada 2012 hingga 2015, 3 tahun, dan saya nak kena tumpu perhatian saya pada kerja. So apa yang saya buat, saya cuba menolaklah untuk kali pertama. Dan seterusnya Datuk Tan Munir panggil sekali lagi untuk berbincang dan dia kata memerlukan saya kata boleh, tapi dengan mengikut terma dan syarat saya lah. Dan dia orang bersetuju. So daripada 2016 tu lah saya mula menjadi jurulatih pasukan rugby wanita bersama dengan Coach Faiz dengan Coach Wan J dan juga pengurus pasukan TJ waktu tu. Okay. Alright, ketika anda mula-mula membawa pasukan wanita ni, adakah mereka ni yang betul-betul pemain rugby yang dah faham dari segi rule, dari segi law dan sebagainya, ataupun anda terpaksa bermula daripada zero? Macam mana? Kalau ikutkan ialah waktu tu pemain-pemain yang dipanggil memang diorang dah pernah bermain. Tapi daripada segi bermain 7 sebelah ni, banyak benda yang perlu saya betulkan diorang ni. Apa yang boleh saya katakan, saya mula diorang ni daripada zero lagi lah. Saya kena start balik pada basic dan daripada rule, law apa semua kita nak kena betulkan balik. So ibarat macam saya buat daripada yang orang memang tak tahu main rugby lagi lah. So itu yang kami buat sebelum ni. Tapi agak pening kepala jugalah sampai rambut saya gugur lah. Bagi dia orang main ni. Okay, alright. Terima kasih Coach Nick. Mungkin Kobau ada yang nak dikongsikan dengan penubuhan ataupun pembangunan rugby wanita ni, Kobau? Selepas skuad wanita memenangi pingat gangsa di Kuala Lumpur 2017, lepas tu saya lihat ada satu perubahan dalam tim di mana ramai pemain-pemain baru diserap masuk. Saya turun tengok Nick train budak-budak tu kat Padang Utara masa tu. Saya cakap kat Nick lagi. Saya cakap, Nick, betul ke budak-budak ni boleh ni? Sebab dia orang tengah prepare untuk Asia Trophy. So saya cakap bila saya tengok dia orang training tu macam betul. So dia punya skill level, maknanya coach memang kena macam ni cakap tadi, dia kena build daripada zero, daripada law, daripada teknik sebasic-basicnya. Memang nampak lepas tu lama kelamaan dan saya lepas tu dah berapa lama lepas tu saya datang lagi training dia orang dan saya nampak perubahan yang sangat mengagumkan. So tengok banyak berubah, banyak improvement. So itu telah menguatkan teori bahawa sebenarnya kalau rugby wanita ni mengalami diberikan pengkhususan dalam rugby, training yang baik, guidance yang baik, dia orang memang boleh excel. Lepas tu yang set baru ni daripada zero tu, dia orang ni dah sampai satu tahap dia orang boleh untuk kalau dia friendly lawan previous team yang menang gangsa dekat Kuala Lumpur tu, maybe fight. So sampai tahap tu. Dan lepas tu dah banyak 2-3 orang nampak outstanding player yang dilahirkan oleh Nick dan kawan-kawan. So it's a very good sign. Diharapkan lepas ni sebab Nick dah biasa untuk bekerja dengan pemain-pemain rugby wanita. So saya rasa Mario patut bagi kepercayaan Nick untuk sambung lagi tugas tu, sebab bila dia ada satu jangka masa yang diberikan untuk satu projek, dia boleh plan lama. Contohnya 5 tahun. So bagi satu KPI di mana apa target kita dalam masa 5 tahun, adakah kita akan beat Thailand, adakah kita akan dapat jadi top 6 anda kata dalam Asia. Dan kita work from there. Sebab sebenarnya saya pun ada experience train pemain wanita. Ia memang berbeza daripada train budak lelaki. Dan ia sangat mencabar. Mencabar mental dan fizikal. Okay, alright. Kobau, terima kasih. Bila kita cakap mencabar mental dan fizikal, kita tanya pemain wanita itu sendiri, anak didik Coach Nick iaitu Ann. Ann, macam mana latihan ataupun program latihan bersama dengan Coach Nick? Adakah berat ke, senang ke, enjoy ke atau macam mana?
Jangan takut. Macam mana kan? Ha. And Hello? Ya, dengar kan. and cakap je. Kalau Ya, waktu teruskan. datang. Okay. Bila mau untuk tapi lama-lama okey lah, enjoy je. Okay. Alright. Mungkin kita ada sedikit gangguan teknikal daripada N. Tak apa. Kita akan kembali semula dengan N. Okay. Alright. Tak apa. Kita akan kembali semula dengan N. Mungkin kita selesaikan masalah teknikal ataupun gangguan tu dulu. Jadi, alright. Sambil kita menyaksikan siaran langsung pada hari ini, tepat pada jam 9.30 pada jam 9.30 malam nanti, kita akan bersama dengan penaja kita iaitu Strike Rugby Gear untuk sedikit slot bersama mereka. Tetapi pada malam ini seorang penonton bertuah akan membawa pulang sehelai jersey yang ditaja oleh Strike Rugby Gear. Semua ini akan kami umumkan pada jam 9.30 malam nanti. Jadi pada anda yang baru saja bersama dengan kami, teruskan untuk menyaksikan siaran ini kerana pemenang akan diumumkan pada jam 10 malam nanti. Jadi kita kembali semula kepada Coach Nick. Coach Nick, kita ada sedikit masa sebelum menghampiri jam 9.30. Bagaimanakah ataupun mula-mula Coach Nick membawa tim wanita ni? Adakah senang ke, susah ke, ataupun senang nak bawa tim wanita ni sebenarnya? Coach Nick, boleh dengar? Ya. Okey, soalan saya Boleh. Tak dengar tadi. soalan saya, ketika mula-mula membawa tim wanita ni, adakah ianya suatu tugas yang mudah ataupun tugas yang susah ataupun Sorry. apa komen? Nick, sewaktu anda membawa tim wanita, cuba bagi komen anda. Susah ke senang nak bawa tim wanita ni? Ya, dengar. Kalau ikut pada pengalaman saya, nak bawa tim wanita ni banyak rintangan dia. Okay. Nak kata susah tu tak berapa elok saya nak cakap lah kan. Tapi bagi saya rintangan tu banyak sangat. Satu lagi daripada segi persediaan mental lah. Persediaan mental ni nak kena betul-betul kita plan, betul-betul kita program, betul-betul nak kena ambil hati. So kalau tersalah cakap, merajuk. Kalau tersalah ada yang apa orang cakap rasa macam asyik nak kena marah je. So kita punya training tu nak kena pandai. Saya dengan Faiz dengan Wan J nak kena pandai. Nak ada seorang kena jadi macam bad coach, good coach lah. Okay. Alright, faham. Mungkin kau bawa ada yang nak dikongsikan untuk tambah kepada Nick punya pengalaman? Okay, sekarang kalau kita bercakap pasal Nick punya pengalaman, dia punya pengalaman ialah di peringkat kebangsaan, di mana dia scout budak-budak yang daripada tournament, maybe daripada Sukma or National Sevens. Okay, dia shortlist and then dia masukkan dalam program training and then dia train from there. Tapi sekarang ni persoalannya bagaimana kita nak membantu untuk memajukan rugby perempuan ni, wanita ni di peringkat akar umbi. Macam kita dah discuss masa dengan panel-panel daripada sekolah HOI dan juga panel di peringkat IPT. Diorang ni, apa cara diorang ni untuk menggalakkan pertumbuhan pasukan wanita, dan macam mana nak membantu diorang nak menyediakan platform untuk diorang main tu. Adakah diorang akan main sevens, adakah diorang akan main tens, adakah diorang akan main 15s. Setakat ini kita masih tak ada lagi tim pasukan kebangsaan 15 sebelah wanita. Ya, betul. Tim Singapura memang dah 2-3 tahun dia ajak nak sparring dengan Malaysia. Walhal kita dah memang boleh buat tim 15 sebab kita dah memiliki jumlah pemain yang cukup.
Ya. Tapi atas kekangan-kekangan tertentu masih belum dapat diwujudkan Team 15 wanita ni. Dan saya rasa sekiranya Team 15 ni dibentuk dan kita mampu mencabar pasukan-pasukan yang lebih established yang lain seperti Thailand dan juga Philippines tu. Tak cuba tak tahu orang cakap. Betul, betul. Okey, baiklah. Kepada yang sedang menonton secara live, anda juga boleh menyuarakan pandangan ataupun pendapat anda di ruangan komen dan kita sama-sama berinteraksi ataupun berkongsi cerita dan pengalaman dan sebagainya bersama dengan penonton yang bersama dengan kita pada malam ini. Seperti kita ada Dr. Nick Haziman pun ada sekali online dengan kita, turut memberi komen. Kita ada Khairul MK, kita ada Nash, Zamri, Dian, Clarissa, Muhammad Aiman dan ramai lagi yang bersama dengan kita pada malam ini. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ada 30 minit lagi untuk bersembang santai di dalam platform kopiopanasrugby.my. Dan pada malam ini ianya dibawakan khas untuk anda oleh Strike Rugby Gear. Okey, sekarang jam menunjukkan 9.30 minit malam. Kita berehat sekejap. Kita bersama dengan satu sesi khas bersama dengan Strike Rugby Gear selaku penaja kita pada malam ini. Jadi kita bawa masuk saudara Azim daripada Strike Rugby Gear untuk bersama dengan penonton Kopi O Panas pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang Bob. Lama tunggu dekat ujung talian. Lama tak? Lama tapi tak apa. Seronok dengar perbincangan daripada Coach Nick dengan N. Okay, alright. Jadi pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Strike Rugby Gear kerana sudi menaja kami pada malam ini. Dibawakan khas Kopi O Panas ini ditaja oleh Strike Rugby Gear. Terima kasih banyak di atas baju yang sangat cantik, menarik dengan pelbagai corak yang kita boleh tengok. Kalau tengok kat belakang tu pun macam-macam jersey punya design pun ada. Yeah. Jadi apakah yang menarik yang nak kita kongsikan bersama penonton pada malam ini? Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton Kopi O Panas dan terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator kita iaitu Abang Bob dan juga panel-panel yang hebat iaitu Ann, Coach Nick dan juga Abang Kobau. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hazim Azmi dan saya merupakan seorang marketing staff dalam Strike Rugby Gear. Sebelum saya mula nak promote barang-barang Strike ataupun produk-produk yang kita ada, saya nak perkenalkan dulu brand Strike Rugby Gear ni kepada semua yang menonton lah. Kita Strike Rugby Gear ni dah lebih kurang 10 tahun dalam industri ni, dalam scene rugby. Okay. Kita dah banyak tim-tim yang kita sponsor ataupun tournament-tournament yang kita sponsor, yang kita telah bekerjasama untuk melaksanakan diorang punya tournament, nak jalankan tournament diorang dengan lebih baik. Antara tim-tim yang kita pernah sponsor yang paling ni adalah Sekolah Sedar, Sekolah Dato' Abdul Razak, dan yang paling latest kita sponsor adalah Sukma Selangor. Sukma Selangor tapi itulah kebetulan yang waktu kita sponsor ni kena PKP pula, jadi kita tak dapat lah nak tengok Sukma Selangor dengan baju Strike. Mungkin nanti akan datang kita dapat tengok lah baju Strike untuk Sukma Selangor. Okay, sekarang saya nak promote barang-barang Strike, baju-baju yang kita ada. Kita ada banyak produk-produk atau servis-servis yang kita buat. Kita specialize dalam rugby attire dan equipment. Kita menyediakan siapkan untuk tim jersey, seluar, stokin, semua keperluan rugby yang ada, insyaAllah kita boleh provide. Untuk tim-tim yang baru nak buat, boleh customize jersey dorang untuk game ataupun untuk diorang punya waktu training. Selain daripada tu, untuk pasukan-pasukan yang baru ataupun pasukan-pasukan yang telah establish, kita juga disediakan produk-produk seperti tackling bag, contact bag, semua tu untuk diorang punya training kit diorang semua. Kita juga ada macam-macam equipment yang diorang perlukan. Contohnya mouth guard lah, body armor, inner, jersey, t-shirt, sleeveless, semua kita ada. InsyaAllah kita boleh provide semua benda tu. Selain daripada tu, kita juga boleh provide
goal post untuk padding goal post untuk kepada pasukan-pasukan yang ada home ground yang nak letak padding yang cantik ataupun yang baik, boleh dapatkan daripada Strike Rugby Gear. Kita juga ada boleh juga dapatkan daripada boleh juga dapatkan flagpole untuk semua bendera-bendera kat tepi tu. Kita juga macam-macam produk kita ada sediakan, macam-macam kita boleh tanya. Kepada penonton Sembang Kopi Panas ni boleh follow FB Strike Rugby Gear ataupun IG Strike_Rugby Gear. Okay, kita boleh tanya saya apa-apa, PM ke saya, WhatsApp pun boleh, dekat bio ada link WhatsApp. Semua boleh, kita boleh jawab. InsyaAllah kita akan provide semua benda. Okay, kat sini saya nak tunjuk salah satu design daripada Strike Rugby Gear. Okay, ini adalah design yang terbaru, antara design terbaru daripada Strike Rugby Gear. Boleh tengok kat sini, ini adalah jersey player issue untuk player untuk game punya jersey. Okay, kat sini saya nak tunjuk kita punya produk quality kita. Kain kita semua adalah triple stitching dan selain daripada tu kita juga ada patch dekat bawah ketiak ni untuk dia lebih tahan, lebih baik. Okay, ini adalah contoh jersey rugby. Untuk promo live kali ni saya bagi special untuk penonton-penonton Sembang Kopi Panas. Siapa yang nak dapatkan collection daripada Strike, kita bagi harga promo kau-kau. Okay, jersey ni selalu kita jual yang untuk retailnya kita jual 140. Untuk kali ni kita jual RM100 saja, okay? RM100 je. Macam ni design. Boleh tengok macam-macam design lagi dekat IG kita. Jangan lupa untuk follow semua IG kita, okay? Saya nak tunjuk jersey Strike, t-shirt polo Strike. Okay, ni yang macam moderator kita pakai tadi. Kat sini kita punya kain semua triple stitching, okay? Semua ada triple stitching, semua ada patch dekat dia punya ketiak ni. Kita memang insyaAllah kita jaga kualiti kita dengan lebih baik, dengan baik, okay? Okay, ini salah satu hot selling design, okay? Ini adalah design yang paling laku lah, okay? Ni sepatutnya baju tournament untuk Intouch Rugby, tapi sebabkan PKP masa tu tournament tak dapat dijalankan, jadi kita waktu tu baju semua dah siap kan, jadi kita jual online je baju ni, okay? Ini harga normal kita jual kalau dekat booth RM60, kalau sekali post RM70. Hari ni saya jual RM50 termasuk post sekali, okay? Special untuk penonton Kopi O Panas. Selain daripada tu kita juga boleh dapatkan topi-topi daripada Strike. Ada banyak jenis design dan color, okay? Ada banyak color. Pada semua penonton boleh tolong follow IG Strike Rugby Gear untuk tengok lagi macam-macam produk. Okay, kita ada banyak. Sorry lah saya cepat sangat tunjuk sebab masa yang diberikan tu tak cukup. Tapi tak apa, kalau nak tahu apa-apa nanti boleh follow je IG kita. Boleh PM saya terus, saya boleh tunjuk semua gambar-gambar produk kita, okay? Okay, ini contoh bucket hat. Kita ada 4 color. Hitam, kakis, merah dan juga biru, okay? Ini biru dan merah. Dan merah, okay. Korang boleh WhatsApp saya sekarang atau bagi tahu dapat promo daripada Sembang Kopi Panas. Nanti kita bagi harga kau-kau, diskaun punya ya. Jangan risau, ini special untuk penonton Kopi Panas. Okay, selain daripada tu kita juga ada sleeveless. Sleeveless. Boleh buat untuk training kit ke. Korang nak main light training, korang boleh buat santai-santai main game. Ada banyak design lagi. Kalau korang nak tengok macam-macam design lagi boleh follow IG kita ataupun direct terus PM kita. Nanti saya boleh tunjuk gambar-gambar kita yang ada. Macam-macam design lagi lah. Kat sini saya nak highlight lah yang kita memang specialize dalam buat jersey rugby untuk team. Okay. Dan macam saya tunjuk tadi, kualiti yang kita sediakan insyaAllah yang terbaik. Okay. Lepas tu apa ni? Untuk penonton Kopi O Panas, siapa-siapa yang nak buat jersey team ataupun nak customize design, bukan saja jersey, sleeveless ke, t-shirt ke, apa-apa saja, boleh terus WhatsApp saya. Saya bagi harga promo untuk Sembang Kopi O Panas. Okay, jersey ni
kita bagi special, okay? Siapa yang buat untuk team 25 ke atas, kita bagi free flag untuk team dan juga training ball. Siapa yang buat 25 like ke atas, boleh untuk team. Mana tahu Coach Nick nak buat untuk team ke? Okay. Alright. Okay. Itu dia Azim. Kalau kita nak cerita pasal apa ni, Strike Rugby Gear ni memang banyak yang nak kita promo kan. Okay, tak apa. Dah terlepas bang. Alamak, minta maaf bang. Tak apa. Okay Azim. Seperti yang telah kita janjikan, pada malam ini seorang penonton akan membawa pulang jersey special edition daripada Strike Rugby Gear. Saya bagi betul? Saya buat special punya bang. Kita bagi satu light t-shirt ni dengan satu cap. Satu t-shirt dan juga satu cap untuk pemenang bertuah pada malam ini. Ya, betul bang. Okey. Special untuk sembang kopi O panas. Ya, seperti tadi ada yang tanya macam mana nak dapatkan baju tu kan. Okey, saya umumkan untuk malam ini dengan sesi kopi O panas yang ditaja oleh Strike Rugby Gear, kita akan beri satu soalan kepada penonton yang sedang menonton siaran live ini, dan apabila soalan itu diberikan, anda jawab saja di ruangan komen. Okey. Dan Strike Rugby Gear akan memilih pemenang yang bertuah. Pemenang dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan tuah ataupun luck anda pada malam ini. Okay? So jersey ataupun hadiah telah ditunjukkan oleh Azim tadi, selain jersey dan juga sebuah topi. Okay? Ya, betul. Okay, ni dia. Panjanglah sikit masa abang moderator bagi kat abang Strike. boleh. Ada untuk slot akan datang kita akan bagi masa yang ni. Okay, baik. Terima kasih bang. Okey, Dian, Clarissa dan juga penonton yang lain bersedia dengan soalan yang akan saya bacakan. Dan pada jam 10 nanti, sebelum kita mengakhiri Kopi O Panas, kita akan umumkan pemenangnya di ruangan komen. Okey, kita naikkan soalan untuk malam ini. Siapakah yang memenangi anugerah pemain wanita terbaik peringkat kebangsaan di Majlis Anugerah Rugby Kebangsaan 2019? Saya ulang sekali lagi, siapakah yang memenangi anugerah pemain wanita terbaik peringkat kebangsaan di Majlis Anugerah Rugby Kebangsaan 2019? Bagi anda yang mempunyai jawapannya, terus saja jawab di ruangan komen dan kita akan umumkan pemenang bertuah sebelum Kopi O Panas berakhir pada jam 10 malam nanti. Sekarang boleh jawab. Ya, Jeff, boleh jawab sekarang. Rakan-rakan yang lain yang baru saja menyertai, Irwan Daud, terima kasih kerana bersama dengan kami. Okay, Dian dah boleh jawab, boleh cari jawapannya dan terus jawab di ruangan komen, dan pemenangnya kita akan umumkan pada jam 10 malam nanti. Okay, itu dia Intan Nazira, dah boleh jawab dah di situ, dan kita akan umumkan pemenang bertuah pada jam 10 malam nanti sebelum Kopi O Panas berakhir. Jadi kita bawa masuk semula Coach Nick dan juga Ann dan juga Kobau. Okay, itulah dia sesi bersama Strike Rugby Gear selaku penaja kita pada malam ini. Jadi kita teruskan. Coach Nick tadi dalam kereta, sekarang tiba-tiba aja dah ada dekat office. Okay, Coach Nick, mungkin ada yang nak dikongsikan. Okay, sekarang dah clear Dah clear lah. Okay, sekarang dah clear. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman, sebab tadi mungkin line tak berapa nak clear. Mungkin Coach Nick boleh ceritakan sikit pengalaman membawa tim wanita ni, ataupun adakah insiden-insiden yang selama ni orang tak tahu yang nak di-share kan. Mana tahu ada kan. Okay, Coach Nick. Okay, pada ni orang cakap apalah, pengalaman nak bawa pasukan rugby wanita ni memang cukup berat lah sebenarnya. Satu lagi ialah daripada segi persediaan mental yang paling ketara sekali lah, persediaan mental. Pasal apa? Bila kita orang cakap nak mengajar yang pemain-pemain rugby wanita ni, kita kena pandai ambil hati dia orang. Kalau tak pandai ambil hati, ada yang merajuk kan, ada yang nak tarik diri. So benda ni berlaku ketika dalam orang cakap masa buat persediaan dulu. So apa yang saya dengan Faiz dengan Wan J buat ialah orang cakap good coach, bad coach, macam tu. Tapi biasanya jadi bad coach Faiz lah. Saya akan jadi good coach lah. Macam Wan akan jadi more pada psikologi lah, dia yang akan orang cakap bagi nasihat, bagi psikologi, bagi orang cakap bagi nasihat yang orang cakap boleh beri semangat pada dia orang lah. Satu lagi daripada segi kecederaan. Bila
yang rugby wanita ni dia mudah cedera. Bila kita buat macam training tu, dia punya intensity tu tinggi, so kecederaan dia orang tu mudah. So saya kata kalau saya buat training 3 hari betul-betul intensity yang agak tinggi, for sure mesti ada yang akan injured. So the whole year training sentiasa ada orang injured. Kadang sampai separuh daripada tim yang injured. So benda ni yang banyak saya kena kena buat kajian, dan juga especially daripada macam doktor-doktor lah, doktor pasukan iaitu Dr. Nick yang banyak membantu saya dengan coach yang lain. Tengok macam mana nak ubah training tu, nak modify supaya sesuai dengan pemain rugby wanita kita. Bukan international, pemain rugby wanita kita, orang Malaysia. So kita nak kena modify training tu. So saya pun banyak mendapatkan pendapat daripada macam orang macam Cik Mazuri dan juga yang senior-senior saya dululah, Pak Itam. Even saya panggil Pak Itam datang untuk bantu buat latihan untuk 2-3 sesi, dan juga saya panggil coach saya dulu, coach Tomasi, untuk bantu untuk buat training yang lebih intensif untuk diorang ni, supaya satu lagi diorang tak menghadap kami ni hari-hari agak jemu juga kan. So saya kena buat benda-benda yang berbeza sedikit lah. Berbeza daripada saya bawa tim lelaki sebelum ni. Betul. Okey. Kalau N boleh mendengar kita ataupun N boleh dengar dengan jelas, mungkin N boleh cerita sikit pengalaman berada di bawah latihan Coach Nick. N. Apa tu? Okey, mungkin N boleh ceritakan pengalaman berada di bawah latihan Coach Nick macam mana? Wah, panjang fikirnya. Di bawah latihan Coach Nick. Kalau untuk Coach Nick dia macam syok lah, sebab dia tidak strict sangat dari segi training, dia tidak strict sangat, dan tapi sakit tu sakit tak, dia tidak strict sangat, tapi dia bagi yang quality punya. Macam okey lah gitu. Jadi apa yang Coach Nick cakap tu betul lah, ada yang merajuk, ada yang nak tarik diri dan sebagainya, tu benar-benar berlaku kan? Especially part merajuk tu. Ya, itu betul juga tu. Ya. Sebab perempuan kan dia macam dia lembut sikit. Kan, jadi kadang-kadang kuat merajuk. Okay, alright. Kita kembali kepada Coach Nick. Okay. Tu dia Coach Nick. Memang betul. Kejadian merajuk dan sebagainya memang betul-betul ada. Yelah, nak buat macam mana perempuan kan? Ya, betul. Jadi macam mana Coach Nick tackle insiden merajuk ni? Kau lah beli kek ke, beli coklat ke kan? Nak pujuk ke? Macam mana Coach? Kalau ikut pada mujuk ni, kita kena pujuk macam pujuk girlfriend jugalah. Kan? Ajak pergi tengok wayang ke apa kan. So atau kadang-kadang nak makan apa kan, belanja makan ke apa ke. Okay. So daripada kalau ikut pada apa yang cakap, nak pujuk dia orang ni susah juga. Ada yang kadang sampai seminggu tarik muka kan, pasal kena training seminggu tarik muka. Tapi saya buat tak tahu jelah kan, buat layan-layan jelah kan. Nak tak nak kita kena apa orang cakap, kena fikir penyelesaian dan macam mana nak modify training tu, nak supaya dia orang boleh boleh tumpu, boleh bagi komitmen. Tapi memang beratlah bagi saya. Kalau dulu Cik Mazuri kenal saya ada rambut, sekarang ni saya rambut pun dah tak ada. Alright. Coach Faiz ada darah tinggi dah sekarang. Okay, faham. Alright. Sambil kita bersembang ni, Coach Nick, saya nak ucapkan terima kasih kepada pemain rugby kita yang sekarang berada di Western Australia, all the way from Australia. Can we give one big round of applause to Lawrence Petrus yang berada di Western Australia, berada di Perth sekarang, yang turut sama menyaksikan live session bersama dengan kami di Malaysia ni. Terima kasih Lawrence yang berada di sana. Saya difahamkan waktu di Perth dan juga waktu di Malaysia, kita punya waktu yang sama dengan mereka. Jadi terima kasih Lawrence. Mungkin kita boleh tampilkan Lawrence di siri akan datang.
Terima kasih kerana menyokong kami jauh dari Perth di sana. Jadi mungkin kita berbalik kepada Cubao, Coach Nick. Macam yang Coach Nick ceritakan tadi, ada yang dah darah tinggi, ada yang dah sampai tak ada rambut dan sebagainya. Itulah onak duri. Itulah onak duri yang nak kita beritahu kepada semua. Sebenarnya bukan senang nak membawa tim wanita ni. Cubao mungkin boleh tambah ataupun boleh komen sikit. Okey. Pertamanya memang kalau kita tengoklah cerita Nick tu sampai hilang rambut, sampai darah tinggi, itu di peringkat dia. Kalau kita tengok di peringkat bawah lagi, di peringkat akar umbi, ada coach sampai pokai kadang-kadang jual motor nak buat tim kan. Macam dulu masa kita buat first GIR di sekolah Kosas, kita jumpa budak-budak perempuan, dia orang baru form team. Ada satu ustazah yang bawa team tu. Bayangkan ustazah bawa tim rugby wanita. So itu adalah satu passion yang kita tengok patut kita puji lah. Kita tak sangka macam mana seorang ustazah boleh tertarik tengok rugby. Maybe dia nampak apa rugby ni akan menyumbang terhadap pembentukan diri student dia. Maybe saya nak tanya pandangan Nick sikit lah. Kalau Nick tengok sebelum ni kita discuss di peringkat sekolah, di peringkat universiti dan sebagainya. So head coach ni, apa yang head coach ni perlukan daripada grassroots ni? Sokongan ni macam mana? Daripada sekolah, daripada kelab-kelab bawah, daripada maybe Kesatuan Rugby Negeri dan maybe Kesatuan Rugby Malaysia. Macam mana diorang ni boleh membantu untuk coach dapatkan pemain-pemain yang berkualiti? Nick. Ya, betul. Apa yang kami sebagai apa orang cakap jurulatih di peringkat senior ni, yang mana yang paling penting kita nak tengok, yang saya cakap ini kira bab yang 7 sebelah lah ya, yang untuk 7 sebelah. So apa yang kita nak tengok sekarang ni untuk Malaysia, specialty dia ialah kelajuan lah. Kita nak tengok kelajuan. Dan juga kalau kita ada ketinggian yang apa orang cakap yang tinggi itu kira bonus lah. Tapi apa yang kita sekarang kalau nak bertanding di peringkat Asia Tenggara dan juga peringkat Asia, kita memerlukan apa orang cakap seseorang yang mempunyai kelajuan yang apa orang cakap boleh katakan atletik lah. Atletik. Kalau kita dapat pemain-pemain seperti ini, insya-Allah kita boleh pergi lagi jauh. Sehingga kita boleh orang cakap apa, bukan nak mengatasi, tapi maksud saya dekat dengan pasukan seperti Thailand. Kalau kita dapat dekat dengan pasukan Thailand, ini dah merupakan satu pencapaian yang cukup baik. Tapi nak kena ingat pasal apa, ada pasukan yang sedang naik sekarang yang boleh saya katakan ialah Indonesia. Dia mempunyai kelajuan dan juga strength yang cukup bagus. Dia gunakan apa pemain-pemain yang apa daripada Irian Jaya, Papua. So ini diorang ni memang ada ketinggian, ada speed. So kita kalau boleh kita nak cari yang macam tu. Macam ketinggian mungkin susah di Malaysia ni, tapi nak kena cari yang ada speed lah. Tapi more pada tu, talent ID lah. Talent identification. Itu yang saya perlukan lah. Tapi saya rasa kalau tengok sekarang, terima kasih lah banyak-banyak dekat mana cikgu-cikgu yang lahirkan pemain-pemain rugby wanita ni. Okey, Coach Nick, kalau Coach Nick boleh komen sikit pasal N ni sebenarnya dipilih sebab apa? Adakah dia sebab laju ke, dia sebab licik orangnya, stamina kuat? Macam mana tu Coach Nick? Cerita pasal N ni. Kabel kuat ke? Dia N ni kita orang tengok dia masa di KK, tournament di KK, and then dia apa orang cakap, kita tengok dia ada talent daripada segi apa orang cakap work rate. Work rate ni maknanya dia rajin dalam padang. So daripada situ yang kita tengok dulu memula. And satu lagi dia tangkas. So daripada situ bila kita tengok dia ada talent, and then bila kita panggil dia yang paling muda waktu tu. Tahun 2016 tu, dia umur dia 18 ke 17, tak silap, saya lupa dah. Tapi dia yang paling muda sekali. Tapi bila training, bila kita buat training, dia adalah antara orang yang boleh cope up dengan training yang kita buat tu. Daripada segi intensity apa semua, dia tak ada masalah. So kalau nak tengok kecederaan dia memang susah sikit lah. Saya bukan nak puji dia, tapi dia ada apa orang cakap, ada satu mempunyai mental yang cukup kuat. Walaupun dia sakit ke apa, dia akan cuba training juga. Satu scene berlaku dekat Sukan C, dia dislocated dia punya
siku dia. On the first day. And then that second day dia cakap dia nak main juga, menangis-nangis dia nak main. Saya memang tak bagilah, saya play safe. Tapi entah macam mana dia pergi jumpa TJ dah tu, TJ pula bagi tahu saya, dia kata dia sanggup, dia nak cucuk, dia nak strap. Dan daripada situ kita nampak kesungguhan dia. Cakap sakit macam mana sekalipun dia tetap nak main demi negara. So inilah yang saya puji tentang dia ni kan. So dia antara yang terbaik lah bagi saya. Jadi yang merajuk tu bukan N lah. Yang merajuk tu bukan N. Kadang-kadang coach pun merajuk. Kan? Bila dia orang kita buat tak tahu, saya pun merajuk. Kadang-kadang coach Faiz pun merajuk. Buat tak tegur 2-3 hari kan. Tapi player pujuk tak? Player pujuk tak? Player mana ada pujuk? Ni aku heran ni bila kita puji N dengar tau. Tapi bila kita tanya soalan dia tak dengar. Heran juga ni. Aduh. Okay. Alright. Faham. Okay. Cuma nak tambah sikit. Korang apa daripada yang ni cakap tadi kan. Saya rasa antara kebimbangan lah yang selalu dizahirkan oleh orang-orang lain bila kita faham cikgu tu bila dia ada passion, dia nak buat team. Tapi dia tak ada bimbingan yang daripada orang yang sewajarnya. Faham tak? Dia hanya ada passion, dia kumpulkan budak-budak, okey, lepas tu dia kata dia nak buat team rugby dan dia tengok YouTube. Macam mana nak train team budak, macam mana nak train rugby team. Itu bahaya. Sebab kenanya dia tengok team All Black dia training, budak tu baru nak belajar main rugby kan. So apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah kita perlu memberi bantuan kepada orang-orang yang passionate ni. Maybe kita boleh hantar dia orang dekat kursus kejurulatihan supaya dia orang ada basic dalam coaching. Kita tak nak dia ajar budak ajaran yang sesat macam pas yang Kamehameha tu. Nick pun tahu kan pas Kamehameha tu dia pas macam ni. Dia tak pakai ni. So benda tu kalau dia orang ajar di peringkat awal dan dia orang jadikan benda tu sebagai habit, masuk kat umur dia dah 17, 18 memang susah nak ubah balik. So coach yang dekat peringkat tu yang sakit kepala nak fikir macam mana nak ubah balik dia orang punya habit ni untuk balik kepada yang sepatutnya. So yang ni yang perlu bantuan di peringkat sekolah, di peringkat Kesatuan Rugby Negeri atau apa-apa kelab yang ada supaya guru-guru atau pembimbing tim ni diberikan bimbingan yang sewajarnya supaya dia punya modul latihan tu at least dia ada basic knowledge. Tidak semata-mata berkiblatkan dengan YouTube yang memang kadang-kadang ia akan menyesatkan dan akan menyusahkan orang lain di kemudian hari. Itu komen saya lah. Okey, faham. Jadi Coach Nick, kita dah kita dah menyingkap sedikitlah pengalaman Coach Nick berhadapan dengan pemain-pemain wanita ni. Jadi apa harapan Coach Nick untuk melihat tim wanita ni di masa akan datang? Untuk mungkin tempoh 3 hingga 5 tahun lagi, bagaimana Coach Nick melihat perkembangan rugby wanita di Malaysia ni? Kalau kita tengok sekarang, yalah dulu payah kita nak tengok apa pasukan rugby wanita ni di Malaysia ni. So selepas orang cakap Sukan C di Kuala Lumpur itu hari, dah kita nampak orang cakap satu perubahan yang cukup besar yang mana kita boleh tengok sekolah-sekolah harian pun dah ada pasukan rugby. So apa yang saya harapkan ialah daripada segi pembangunan rugby wanita, dan saya pun dah dengar dan juga nampak macam mana planning yang dibuat. Macam contoh MSN pun dah ada menubuhkan satu ahli jawatan kuasa untuk buat pembangunan rugby wanita ni. So saya rasa dengan pembangunan rugby wanita ni dan juga bantuan daripada cikgu-cikgu di sekolah ni, saya rasa rugby wanita ni akan jadi lebih maju lagi. Kalau 5 tahun akan datang ke maybe 10 tahun akan datang, saya rasa kita tak mustahil untuk kita jadi yang terbaik di Asia Tenggara. So apa-apa pun saya nak terima kasih banyak dekat cikgu-cikgu yang buat pasukan rugby wanita ni, especially yang daripada Sabah tu, Cikgu Josephine tu, dia adalah orang yang terbaik lah, yang melahirkan banyak pemain yang berkaliber.
And then juga cikgu-cikgu yang di Semenanjung ya, yang sekolah-sekolah yang memang sekolah-sekolah harian yang memang minat macam Kobau cakap tadi, dia minat nak buat pasukan. So dengan adanya orang-orang seperti ini yang saya rasa pembangunan rugby wanita akan jadi lebih maju di masa akan datang lah. Okay. So apa orang cakap, tidak, kalau boleh tidak ada politik lah. Okay. Okay. Kalau ada politik ni susah sukan kita nak maju. Tapi saya harap yang rugby wanita ni kalau tak ada politik, insyaAllah 5 tahun akan datang tak mustahil untuk kita boleh kalahkan Thailand dan kita duduk yang pasukan nombor 1 di Asia Tenggara. Dan kita perlu juga ada semangat pemain seperti N. Ya, betul. N angguk-angguk tu macam dia dengar je. Itulah. Okay. Alright. Okay, itu ada pandangan daripada Coach Nick sendiri. N kalau boleh nak tambah sedikit, mungkin N boleh tambah sedikit, kita dah menghampiri di penghujung siaran Kopi O Panas ni. Mungkin apa harapan N untuk melihat pemain-pemain wanita lain, apa yang mereka perlu ada untuk sama-sama menyarung jersey negara N? Kalau mau main rugby perlu ada komitmen lah sama rugby. Walaupun kita macam kerja ada study kan, tapi kita still perlu balance kita punya sukan dengan rugby lah gitu. And then kita jangan takut lah untuk main rugby, sebab rugby ni macam bukan game bahaya sangat pun. Dia just macam kasar tapi dia tidak bahaya. Yep, itulah N. Walaupun dah dislocate bahu pun masih lagi meminta untuk untuk turun untuk meneruskan latihan ataupun meneruskan permainan N Okay, alright. Kobau mungkin ada nak tambah sikit? Menghampiri tambah sikit lah, tapi bukan nak tambah lah. Nak tanya Nick soalan panas sikit lah. Sajalah bagi kontroversi sikit. Kan? Oh, ni kena sambung lagi 1 jam ni. Tak ada, tanya je. Ni apa nama budak perempuan kontrak okey? Kita tak kacau pula macam budak lelaki ya? Ni kena buat sesi lain. Yang tahu tahulah, yang tahu tahulah. Okay. Yang tahu tahulah. Apa yang berlaku dengan lelaki berlaku juga dengan rugby wanita. Itu je lah saya boleh cakap. Tetapi kita tak bubar tim. Kita tak bubar tim. Okay. Alright, terima kasih Nick. Dan seperti kita lihat di skrin kita daripada Lawrence, all the best to women's rugby. Itulah ucapan. All the best Coach Nick and women Malaysia rugby in future. And kau juga yang paling menang bah. Terima kasih Lawrence all the way from Perth, and congratulations on your first win in Western Australian Games yang baru-baru ini. Kita harapkan Lawrence terus menyerlah dan terus menyerlah di bumi Australia. Saya pun dah hilang perkataan ni nak dicakapkan. Okey, mungkin sekejap lagi kita akan umumkan pemenang untuk kuis tajaan Strike Rugby Gear, yang mana soalannya tadi, siapakah pemain wanita yang menerima anugerah pemain rugby kebangsaan di Majlis Anugerah Rugby Kebangsaan tahun lepas, dan pemenangnya kita akan umumkan. Kita dah ada pemenangnya, mungkin kita boleh dapatkan Strike Rugby Gear untuk umumkan pemenang di ruangan komen. Kita lihat siapakah pemenangnya untuk malam ini, membawa pulang sehelai jersey dan juga sebuah topi yang ditaja oleh Strike Rugby Gear. Okey, itu dia. Tahniah kepada pemenang bertuah sembang Kopi O Panas, Mad Cat. Itu dia, Mad Cat. Sila PM ataupun DM kami untuk menuntut hadiah anda. Itulah dia. Tahniah kepada pemenang bertuah sembang Kopi O malam ini, Mad Cat. Mana dia Mad Cat? Mad Cat kalau masih lagi ada boleh komen. Boleh komen saya ke dan sebagainya. Itu dia. Mad Cat dah reply. Okay. So apa yang lain tu minggu depan ada lagi. Betul. Dian boleh cuba lagi. Aduh, patah 1000. Tak menang malam ni. Minggu depan kita boleh ikuti kuis yang berikutnya. Jadi secara kesimpulannya itulah dia onak dan duri yang dihadapi oleh Coach Nick
dalam membawa ataupun membimbing pasukan rugby wanita sebenarnya bukan senang seperti yang Coach Nick cakap, wanita ni ialah cenderung kepada kecederaan daripada mental, emosi, fizikal dan sebagainya. Ada banyak aspek yang perlu dihadapi oleh Coach Nick dan juga coach-coach yang lain untuk membawa tim wanita. Dan seperti yang telah dipesan oleh Anne sebelah tadi, jangan takut untuk bermain rugby. Ini adalah pesanan khas untuk adik-adik perempuan ataupun golongan wanita yang ingin meneruskan kerjaya dalam rugby. Jangan takut. Betul Anne? Tanya je dia tak dengar. Tapi Itulah, puji dia tanya dengar. tak dengar. Kalau puji dia dengar. Tapi just saya tambah ni apa kalau siapa nak tahu, N pun menang anugerah malam tu. Dia menang anugerah pemain harapan antarabangsa terbaik. Betul tak? Betul ni. Pemain harapan antarabangsa, peringkat antarabangsa terbaik. N menang itu. Alright, alright. Okay, tahniah N di atas pencapaian. Tahniah juga kepada Coach Nick di atas prestasi semasa membawa pasukan wanita negara. Jadi ramai-ramailah ataupun sama-sama kita beri sokongan kepada Coach Nick dan juga barisan pengurusan, barisan kejurulatihan dan juga skuad wanita negara untuk meneruskan kecemerlangan di peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kita pun menghampiri jam dah 10 minit malam, kita dah terlebih, dah terlajak 10 minit. Apapun kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Strike Rugby Gear yang sudi menaja kopi O Panas pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan siaran langsung kopi O Panas pada malam ini. Itulah dia Strike Rugby Gear seperti yang telah pun dihebahkan sudah tadi. Bagi anda yang ingin mendapatkan pelbagai corak ataupun reka bentuk jersey, boleh dapatkan melalui Strike Rugby Gear. Untuk pasukan, untuk bermain santai dan sebagainya, boleh dapatkan melalui Strike Rugby Gear selaku penaja kami pada malam ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peminat rugby di seluruh tanah air, termasuk juga Lawrence Petrus yang berada di Perth, Australia. Terima kasih bro kerana bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kepada Coach Nick, terima kasih kepada Kobau, terima kasih kepada Anne. Terima kasih Bob. Yang berada di Sabah. Jadi kita akhiri sesi kopi O pada malam ini. Sekali lagi dengan ucapan terima kasih kepada Strike Rugby Gear. Untuk itu sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Thank you. Rugby for life, rugby that matters.